Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Uh, sihat semua? Waalaikumsalam doktor, sihat alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, sihat. Okey. Alright. Sekarang dah 8 orang. Okey, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan lain masuk, bolehlah kalau nak tanya soalan yang minggu lepas berkaitan dengan minggu lepas ke, yang tak boleh buat ke, ada masalah ke, ada projek baru nak buat, tak ada idea lagi ke, boleh bincang sekarang. Boleh tanyalah. Boleh tanya saya. No problem. Okey, saya buka lah soalan-soalan kalau ada. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya Bastian. Ya. Saya nak tanya doktor, saya Okey. berminat dengan projek doktor yang buat apa, yang buat sensor di dalam kereta tu. Bila bayi tertinggal tu. Okey. Bila bayi tertinggal. Okey. Jadi saya nak try buat, tapi saya nak tahu apa dia punya sensor yang digunakan untuk buat projek tu. Okey. Alright. Okey, itu saja, terima kasih. Okey. Pertamanya, kita akan belajar malam ni. Malam ni saya akan tunjukkan macam mana step pertama sebelum kita nak buat any project lah. Projek apa pun, kita akan start dengan general idea dulu lah. Ini yang kita akan cover malam ni. Saya akan tunjuk nanti. Okey, ini salah satu contoh. Okey, maksudnya lepas kalau dah boleh buat ni, saya akan tunjuk step by step. Bila dah boleh buat projek macam ni, maksudnya untuk next project, kita ada projek lain yang kita tak buat yang guna sensor lain tu, kita akan follow dia punya flow ni. Ya, follow this flow daripada idea, keluarkan idea, lepas tu kita kena identify komponen dia, kita cari circuit dia macam mana nak sambung dengan Arduino, kemudian kita cari coding dia, macam mana kita nak combine 2-3 coding, okay, jadikan coding kita sendiri, kemudian baru dia complete lah. Untuk case yang letak kereta tu, sensor tu, sebelum ni saya buat dia ada beberapa sensor, 2 atau 3 kot. Satu yang penting sensor motion lah, motion sensor. Mungkin saya boleh tunjuk kat sini kalau ada. Okay, kalau pergi ke Google lah, cari kat Google je. Okay, motion sensor Arduino. Contoh ni salah satu contoh macam ni kita nak cari image. Ni yang bulat ni. Ni motion sensor ataupun PIR sensor dia panggil. Okay, dia boleh detect any movement. Okay, kalau ada pergerakan, dia ada range dia juga. Kawasan yang dia boleh detect, dia ada kawasan dia. Dan bila dia detect ada movement, ada motion dalam kawasan dia tu, okay, automatic dia akan detect dan dia akan hantar ke Arduino. Arduino akan baca ada motion, dan Arduino akan control lah nak buat apa. Okay, untuk case yang letak device dalam kereta tu, bila ada bayi dalam kereta, maksudnya bila dia detect ada motion, okay, dia akan hantar ke Arduino, Arduino baca, dia kata oh ada motion dalam kereta. Kemudian Arduino akan hantar ke, ada satu lagi modul GSM. Modul GSM tu tugas dia adalah menghantar macam kita hantar mesej lah. Okay, hantar mesej apa itu dalam Arduino tu kita akan coding siap-siap. Maksudnya kita bagi tahu ada kita tulis siap-siap dalam Arduino coding tu, kita tulis bayi dalam kereta. Lepas tu itu yang dia akan hantar oleh GSM. GSM tu akan hantar ke telefon. Dia proses dia macam tu. Dia ada sense. Okay, Arduino baca, Arduino akan control. Cara dia nak control apa semua tu, itu kita akan tengok lah. Kita tengok malam ni. Okay, malam ni saya akan tunjuk satu contoh lah. Satu contoh menggunakan ultrasonic. Dia detect ada distance antara alat kita dengan obstacle ataupun halangan tu. Okay, bila dia detect, okay, dia akan dibaca oleh Arduino, Arduino akan control something. Dia sama ya konsep dia.
Arduino ni satu je. Yang saya cakap sebelum ni, microcontroller Arduino ni dia sense dan control. Okay, dia sense daripada sensor. Lepas tu apa dia buat? Dia akan control any output device. Okay, sama ada dia nak display ke, dia nak bagi feedback dari segi lampu ke, buzzer ke, itu terpulang pada kita lah. Kita akan decide sendiri output dia apa. Okay, boleh? Malam ni saya akan tunjuk satu contoh ni. InsyaAllah kalau boleh faham dia punya konsep ni, projek-projek lain nak buat tu tak masalah. Sama je. Saya akan tunjuklah step by step. Dari satu, macam mana kita nak cari coding, macam mana kita nak cari circuit dia, penyambungan dia, macam mana kita nak kita nak cari komponen apa yang terlibat untuk projek kita. Itu malam ni saya tunjuk. InsyaAllah saya tunjuk. Okay. Ini motion sensor. Kalau sensor lagi yang sesuai untuk kereta tu tadi, temperature tadi boleh tak? Maknanya bila suhu meningkat sampai satu level, terus dia detect dan dia hantar. Boleh juga sensor temperature sensor. Okay, siapa-siapa yang ada mungkin boleh guna ni, LM35. Bentuk dia macam ni. Okay, LM35 sensor. Temperature sensor. Okay, ni untuk cek suhu. Kemudian yang tadi motion sensor. Lepas tu apa lagi sesuai? Mungkin siapa ada idea boleh ni bagi tahu juga. Sebab keadaan kereta, suasana kereta tu kita nak faham benda apa yang ada dalam kereta. Apa yang kita nak tahu dalam kereta. Boleh juga. Okay, itu kita idea kita sendirilah. Apa yang kita nak baca dan kita nak tahu ketika keadaan tu lah pada masa tu. Okay, kalau yang ni humidity and temperature. Ni DHT ni. ESP01. Ini dia humidity dengan temperature. Okay, dia nak tengok kelembapan dalam kereta tu boleh juga. Dan dengan suhu. Yang ni suhu saja, LM35 untuk suhu je. Siapa yang ada temperature sensor mungkin boleh buat macam ni malam ni. Okay, kita ada display, kita ada temperature sensor. Okay, rasanya dah 9.10. Saya rasa kita mula sambil tunggu yang lain masuk kalau ada lah. Okay, alright, saya boleh mula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua dan terima kasih sudi join lagi kelas kita malam ni. Okay, kalau tengok daripada yang saya bagi sebelum ni, okay, saya share. Kita dah buat 3 kelas sebelum ni. Okay, kelas pertama mengenai pengenalan ni. Pengenalan kepada Arduino. Nampak tak ni? Okay, pengenalan mengenai Arduino. Saya dah bagi tahu apa itu Arduino. Kalau tengok balik, apa fungsi Arduino? Yang pertama untuk sense and control. Dia sense daripada input, daripada sensor. Okay, kemudian contohnya ni. Ini Arduino. Dia sense, dia kesan data daripada sensor. Okay, akan masuk ke dalam Arduino. Arduino baca. Kemudian Arduino ni akan control device lain. Okay, sama ada display ke, dia keluar lampu ke, dia keluar buzzer ke, apa pun tak apa. Okay, janji dia akan ada sensor dan dia ada control. Itu fungsi Arduino. Okay, simple je. Flow dia macam tu je. Ada sensor, masuk Arduino control. Okay, bila kita boleh buat dia punya function tu complete. Okay, maksudnya dia ada sensor dan control tadi. Maksudnya projek itu dah lengkap. Feedback. Dia dah hantar, dia dah terima. Itu maksudnya dah complete satu projek lah. Okay, jadi malam ni kita akan buat complete projek. Okay, walaupun dia simple tapi dia complete. Itu dia ada sensor dan dia ada control tu. Okay, dan saya akan tunjuk malam ni berkenaan dengan ultrasonic sensor. Dia boleh detect distance, jarak antara sensor tu dengan halangan. Okay, halangan tu tak kisah apa pun. Okay, menggunakan kalau ultrasonic ni menggunakan sound lah, sound wave. Okay,
dia panggil sound wave lah, bunyi, kelajuan bunyi itu dia akan ukur berapa distance dia. Okay, dia akan hantar dan dia akan terima balik. Okay, bila dia dapat terima tu dia akan tahu berapa distance kedudukan halangan tu dengan sensor. Okay, jadi kita akan buat yang tu yang complete. Lepas tu kelas yang kedua saya dah ajar sikit nak fahamkan coding untuk Arduino tu. Okay, dan macam mana kita nak combine dua coding ke dalam satu coding. Okay, kita ambil dua coding ni satu komponen lain, satu coding ni komponen lain, kita combine dua jadikan satu coding. Okay, minggu lepas dah tunjuk. Okay, kemudian kita tengok analog dan digital. Analog 10 bit, 2010, maksudnya 10 bit tu. Okay, bila digital 8 bit, 208. Okay, jangan keliru tu analog 10 bit, 2010, digital 8 bit, 208. Okay, so this week, malam ni kita akan kalau boleh saya nak tengok projek-projek yang tuan-tuan semua dah buat. Okay, tapi tak boleh saya tunjuk dulu. Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, kalau boleh nak buat, kalau siapa ada ultrasonic sensor boleh join sekali lah. Kalau tak ada, saya cadangkan guna sensor apa yang ada. Okay, dan kita akan display pada LCD. Okay, LCD saya rasa semua dah ada. LCD ada, cuma sensor yang berbeza. Siapa ada temperature, buat temperature. Siapa ada photoresistor, boleh buat photoresistor. Okay, photoresistor tu untuk ukur kecerahan. Okay, kecerahan keadaan ketika sensor tu lah, sensor tu akan baca. Okay, kata malam, okay, dia detect berapa tahap kecerahan tu. Yang biasanya LDR photoresistor tu kita guna untuk, kita selalu buat lampu kat luar rumah kan. Bila malam dia akan on sendiri. Okay, bila siang dia padam. Itu kita pakai sensor photoresistor LDR. Okay, tapi malam ni kita buat guna sensor dan kita display. Kita tak display pada serial. Serial kita kena buka komputer, nak tengok kat serial monitor. Tapi kita akan monitor dekat kita punya LCD. Okay, semua ada LCD saja. Semua ada LCD 1602 tu. Okay, boleh guna sensor, boleh guna LCD tu dan ambil satu sensor sama ada temperature ataupun photoresistor tu. Okay. Okay, semua ada temperature ada tak? Temperature sensor LM35. Siapa yang tak ada? Sebab saya tak ada LM35, jadi saya tunjuk sensor lain lah. LM35 ada cikgu? Okay. Faiz ada? Okay. Kalau ada, saya cadangkan guna cantik, bagus. TC SIM, ada ultrasonic. Okay. Kalau ultrasonic boleh follow saya punya nanti. Okay. Kalau ada temperature, okay, saya boleh bagi coding dia siap-siap. Okay. Okay. Lepas tu siapa yang tak ada boleh pakai photoresistor LDR, light dependent resistor. Boleh. Lagi cuba tengoklah dekat kit masing-masing lah. Siapa yang ada sensor lain, nak guna sensor lain pun boleh. Tak kisah. Okay, janji kita akan display dekat kita punya LCD nanti. Okay, saya tak ada LCD, saya akan guna OLED. Okay, LED OLED punya display. Okay, dia lebih besar lah dia punya resolution dia. Dia lebih banyak, bukan lebih besar, lebih banyak resolution berbanding dengan LCD. Tapi sama je konsep dia. Okay, konsep dia sama. Alright, so berbalik kepada kita punya kelas kita malam ni, kelas Arduino. Dan revision sikit kelas sebelum-sebelum ni, kelas pertama, kedua dan ketiga malam ni. Kemudian kita akan cuba buat satu projek, yes, ataupun satu exercise yang complete lah. Maksudnya ada sensor dan actuator lah. Okay, apa yang kita sense dan kita control daripada actuator tu. Okay, jadi kita step pertama adalah kita guna generate idea lah. Idea apa kita nak buat. Okay, contohnya untuk kes saya nak buat satu sensor, satu device yang boleh detect
any object yang berada dekat dengan alat tu, dan bila dia dekat, okay, dia akan bunyi. Itu idea saya. Okay. Bila dia dekat, dia bunyi. Okay. Kalau yang lain, kalau nak buat, mungkin kalau temperature sensor, apa? Okay, bila suhu sejuk, okay, dia tak ada apa. Okay, bila dia suhu panas, okay, dia bunyi. Boleh buat juga macam tu. Okay. Lepas tu kalau photoresistor, bila gelap, LED menyala. Boleh buat? Bila gelap, LED menyala. Okay, bila cerah, LED padam. Boleh buat juga macam tu. Itu idea dia. Okay. Itu idea, to generate idea. Lepas tu identify components. Okay. Kalau siapa ada ultrasonic boleh follow saya punya. Kalau yang macam tadi, yang tak ada ultrasonic, ada temperature. Okay. Step yang kedua adalah kita identify the components. So, saya tunjuk ni ya. Okay, so bila saya dah tahu saya nak buat satu projek berkaitan dengan nak ukur distance, so saya akan cari, saya akan cari sensor yang berkaitan, yang boleh ukur distance. Okay, distance sensor. So saya akan search kat Google je. Okay, kita akan cari kat Google distance sensor Arduino. Okay, contoh Okay, bila kita type ni je, okay, dan dia akan keluar siap-siap lah. Okay, ini ultrasonic sensor, ini boleh SR04 ni, ini pun boleh, ni pakai LiDAR ni, RM101. Boleh juga, ni mungkin pakai infrared ke. Okay, ini tak pasti, laser TOF distance sensor, tak pasti ni. Okay, ada banyak lagi sensor. Ini infrared proximity sensor. Ini pun infrared juga ni, digital infrared sensor. Ni semua adalah sensor untuk mengukur jarak, distance. Okay. Jadi projek saya akan menggunakan salah satu sensor yang kat sini. Okay, jadi saya pun akan pilih sensor ultrasonic sensor ni. Okay, ultrasonic sensor SR04. Okay, SR04. So, saya akan carilah SR04. Okay, kalau tengok di sini. Okay, so ini saya punya SR04. Okay, saya dah ada SR04. Okay, bila dah ada ini, okay, kita kena tahu macam mana connection dia. Macam mana kita nak sambungkan SR04 ni dengan Arduino. Okay, jadi kita pergi balik ke ini. This one. Okay, kita type je. So, cara saya buat macam ni je. Memang tak pandai sangat elektronik, tapi semua search kat Google je. So, kita cari ultrasonic. Bila kita dah tahu sensor tu kan, ultrasonic SR04, ultrasonic SR04 Arduino. Kita guna buat circuit. Type tu wiring. Boleh juga. Okay, so pergi ke image. Dah siap dah dengan dia punya schematic ni. Okay, contoh saya ambil ni. Okay. Apa yang susah? Benda straight forward je. Okay, dia ada 4 kaki. VCC dia akan sambung ke 5 volt. Okay, ground akan sambung ke ground. Okay, ni tak susah. So, kat sini dia ada 2. Satu adalah echo, satu trigger. Satu trigger, satu echo. Sekejap, ada orang masuk. Okay. Satu trigger, satu echo. Okay, trigger ni dia pergi ke pin number 3. Echo ni pergi number 2. So, saya pun pasanglah dekat saya punya Arduino. Kan? So, saya pasanglah macam ni. Okay, ni saya punya Arduino. Okay, nampak? Ini saya punya Arduino. Clear tak? Cerahkan sikit. Okay. Okay, ni Arduino dan ini adalah proses. Tutup kot. Kita macam tadi ya. Macam ni ke tutup? Hello? On Okay. Alright, ni Arduino saya pakai Arduino Nano. Maknanya saya pakai Arduino Nano kecil sikit. Okay. Okay. Alright, baik.
Okey, Arduino Nano, ini saya punya sensor tadi. SR04, nampak? Untuk dia macam ni. Dia tulis SR04. Okey. So, macam mana sambungan dia? Yang tadi kita dah tengok, dia ada 4 kaki. Dia ada ground, dia ada VCC, dia ada echo trigger. So, saya sambunglah macam dia ditunjukkan tadi. Okey, VCC sambung ke 5 volt, ground sambung ke ground, echo number 2, trigger number 3. Okey, saya pun sambung. Okey, dah sambung ni. Okey, lepas sambung nak buat apa? Step ketiga buat apa? Okey, build circuit dah sambung lah, build circuit. Lepas tu, selepas build circuit buat apa? Coding. Bagus. Coding lepas build circuit kita buat coding. Okay, so kita akan buat coding. Macam mana nak buat coding? Tak tahu, saya tak tahu coding ultrasonic ni. Macam mana? Jadi kita pergi Google. Google je. Tak susah belajar ni. Okay, coding. Saya type kat Google. Saya pergi ultrasonic coding Arduino. Type lah apa yang berkaitan tu, type je. Okay. Okay, ada dah sini. Okay, dia ada create Arduino decision. Saya klik ni. Okay. Bila buat ni tengok. Sebiji dia dah buat dah. Dia bagi tahu dah. Step-step semua ada dalam ni. Okay, Arduino, electronic sensor, ada fruit ni kalau ada LCD. Siapa ada LCD boleh pakai ni. Jumper wire dengan breadboard. Okay, dia tunjuk dah sekejap. Ini dia punya spek. Okay, dia ada 15 degree angle ni. Okay, maksudnya dia ukur, dia tak straight macam tu. Okay, kalau tengok sensor ni. Okay, sensor ni dia ada 2. Satu echo, satu trigger. Okay. Echo ni dia akan hantar sound wave. Maksudnya isyarat bunyi tu. Bunyi dia hantar. Okay, dia akan reflect balik. Bunyi tu akan reflect. Bila ada halangan, dia akan reflect balik. Okay, itu teori dia. Dia hantar dalam sound wave. Lepas tu dia akan reflect balik. Wave tu akan terima balik oleh trigger. Okay, bila dia detect balik apa yang dia hantar tu, dia detect balik sebelah sini. Okay, barulah dia boleh kira berapa distance dia. Kalau pernah tengok, tak tahu pernah belajar ke tak. Dulu kalau kapal yang besar-besar kan dia nak detect berapa jarak daripada kapal ke bawah kan, ke lantai laut kan. Dia akan hantar sonar lah. Sonar wave. Okay, dia hantar, terima balik. Okay, dia hantar signal wave tu. Bila dia terima balik, dia boleh tahu kedalaman laut kita tu. Okay, ni konsep dia macam tu. Dia akan guna sonar, kita panggil sound wave lah. Okay, sound wave. Alright, resolution 0.3 cm. Maksudnya dia punya bacaan itulah. Lepas tu detection range 2 hingga 450 cm. Jauh juga. Okay. Lepas tu ni current dia pakai. Ini angle dia. Angle dia maksudnya dia tak sebenarnya straight depan ni yang dia detect. Maksudnya ada angle 15 degrees. So ada angle 15 degrees. Kawasan ni lah. Dia ada 15 degrees. Okay, ada 4 kaki. Okay, ini komponen yang dia perlukan. So kita sediakan, ikutlah dia punya ni. Ini kebetulan memang ada dah dia buat. Okay, so kita follow je lah. Okay, ada Arduino Nano, Arduino, kita ada ultrasonic sensor, jumper wire dengan breadboard. Okay, ni sambungan dia. Ni mudah lah, dia dah siap bagi lah. Okay, echo pergi D2, trigger pergi D3. Okay, ini yang kata dia punya teori tu. Dia akan hantar bila ada halangan, contoh yang bola kat sini, okay, dia akan reflect balik wave tu, dia akan terima oleh trigger. So ini hantar pergi ke sini. Okay, lepas tu nak cari distance dia adalah ini rumus dia. Okay, dia akan bagi 0.034 bahagi dengan 2. Berapa jarak dari start dia hantar dan dia terima. Lepas tu dibahagi dengan 2. Dapatlah distance dia. Okay, macam tu dia punya konsep.
Okey, bila dah ada tu, ini coding dia. Dia tunjuk dah macam mana coding nak buat. Kita tengok, cuba tengok. Okey, dia akan keluar distance. Kalau ikut coding dia bagilah. Okey, mana coding dia? Okey, ni coding dia bagi dah. Okey. Boleh copy macam ni ataupun kita nak download macam ni boleh, copy the code, klik je lah. Copy. Okey, saya copy ni. Lepas tu saya akan buka Arduino lah. Create new. Okey, Ctrl A, Ctrl V. Okey, ni coding yang dia bagi. Untuk ultrasonic sensor ultrasonic sensor. Okey. Bila dah ada ni, okey, kita sebelum kita nak run dalam kita punya Arduino, kita kena faham dulu dia punya coding. Okey, cuba faham coding dia. Okey, coding ni dia akan define echo pin number 2, okey, trick pin number 3. Okey, 2 dan 3. Kemudian long duration, ini variable ya. Variable tak kisah nama apa pun, tapi dia letak duration tu sebagai long. Long ni untuk sound wave travel, dan distance, okey, tapi distance ni integer. Integer ni maksudnya unit dia mesti nombor bulat lah, dia tak ada perpuluhan. Okey, distance yang kita dapat nanti adalah dalam bentuk integer, dalam bentuk nombor bulat. Okey, so maksudnya kalau 1 cm, 2 cm, 3 cm macam tu. Dia tak jadi 1.2, 1.3 cm, 1.5 cm, tak macam tu sebab dia pakai integer. Kecuali kita tukar dia pakai float. Float macam ni lah. Float ni dia dalam perpuluhan boleh gunalah perpuluhan. Tapi untuk ni dia pakai integer. Lepas kita tengok dulu integer. So dalam void setup ada apa? Ini define, dia akan define apa sebelum void setup. Kemudian void setup ada apa? Okey, pin mode trick pin, trigger pin tu kan ada dua kaki ni, trigger pin dengan echo pin. Trick pin tu sebagai output, echo pin sebagai input. Dia declare dah siap-siap. Trigger pin tu adalah output dan echo pin adalah input. Okay, so ini serial begin. Serial begin untuk kita display dekat serial monitor ni. Okay, serial monitor. Okay, serial dot print line ultrasonic sensor ASIS SR04 test. Okay, yang ni dia akan tulis dekat serial monitor tu. Sebelum dia masuk void loop, dia akan keluar ini dulu. Ultrasonic sensor ni dengan with Arduino Uno R3. Contoh ini Ini void setup. Dia run sekali saja. Okay, kemudian bila masuk void loop, ini yang dia repeat ni. Digital write trick pin low. Okay, kalau trigger pin masa tu adalah high pun dia akan low kan dulu. Okay, low maksudnya dia tak terima apa-apa lagi wave. Okay, dia kena low. Delay microsecond dalam 2 microsecond. Kemudian barulah trick pin high. Barulah dia terima. Baru dia on balik. Tadi dia off dulu. Dia off. Kemudian dia high. Dia on trick pin. Kemudian delay microsecond 10 microsecond. Okay. Digital write trick pin low. Trick pin tu low balik. Okay. Sebab yang echo pin ni dia sentiasa high. Okay, dia sentiasa hantar. Okay, dia hantar. So duration, yang ni pulse in echo pin high. Duration ni macam nak kira distance dia, ini dia guna formula dia. Duration yang dia dapat ni, okay, jarak daripada dia hantar dan dia terima balik, itu adalah duration, pulse in ni. Okay, duration darab dengan 0.034 bahagi dengan 2. Ni dapat mana formula ni? Daripada yang tadi ni. 0.034 bahagi 2. Formula ni. Speed of sound. Okay. Okay, kemudian dia dapat distance. Bila dapat distance, dia nak display lah. Bila nak display, dia akan pergi ke serial.print distance. Okay, ni display distance. Lepas tu dia tambah dengan cm. Letak cm bahagian belakang. So kalau kat sini, saya akan cuba run Saya cuba run ni. So make sure
sebelum kita run, pergi tools, check betul-betul board kita guna yang betul. Saya guna Arduino Nano betul. Processor Atmega 328, COM 7. Okey, bila dah betul tu barulah kita upload. Okey, kita upload. Ini saya tak nak save, saya cancel je. Okey, dia tengah upload So kalau upload, better saya tunjuk dalam bentuk box ni. Okey. Okey, nombor 26 cm Okey. Sekarang dia baca jarak daripada sensor tu adalah 26 cm. Saya letak tangan saya dulu kan. Dia detect berapa? 8 cm. Tangan biasanya tak ni. Dia kena satu objek yang flat. So saya letak ni 8 cm. Dia konsisten lah. Okey, satu kotak yang hijau saya tu, okey, cutting mat tu, itu 1 cm. Saya renjak satu kotak depan 7 cm. Saya letak satu lagi depan 6 cm. Saya letak kotak satu lagi depan 5 cm. 4 cm. Okey. 3 cm. 2 cm. Okey. Dia plus minus macam tu lah. Okey. Dia tak betul-betul accurate sensor ni. Tapi at least dia boleh ukur lah dia punya distance. Okey, itu untuk ultrasonic sensor. So, projek ni maksudnya satu je, ini sensor je. Dia tak masuk actuator lagi. Maksudnya dia tak kontrol apa-apa lagi. Dia hanya baca saja daripada sensor. Okey, maksudnya kalau projek tu tak complete lagi, dia hanya baca je. Arduino baca je. Lepas tu Arduino nak buat apa? Itu kita tak buat lagi. Okey, untuk kes ni dia hanya baca saja distance. Okey. Alright, so saya nak semua cuba buat ikut sensor masing-masing. Okey, ikut sensor masing-masing. Kalau ada temperature sensor, buat temperature sensor. Ikut follow step yang saya tunjuk tadi. Boleh? Okey, boleh Cuba buat. Pada step pertama tadi kita buat general idea. Idea kita kalau yang ada temperature nak displaykan suhu bilik ke suhu kat tempat sensor tu. Okey, letak sensor. Okey, kita nak ukur suhu bilik lah contohnya. Okey. Step yang pertama general idea tu. Okey, yang kedua kita nak identify components. Kita keluar gambar ni. Okay, step kedua identify components. Okay, alright. Yang kedua identify components ni. This one. Kemudian build circuit coding. Okay, dia tak complete lagi. Ni tak complete lagi. Baru sampai sini je. Untuk satu komponen. Untuk sense saja. Dia baca daripada sensor. Dia display dekat serial dah cukup. Itu tak complete lagi sebenarnya. Okay, nak complete dia akan buat respon dia, feedback dia. Okay, cuba buat dulu. Dapat idea tak? Okay. Kalau untuk ultrasonic tadi, ultrasonic untuk temperature, saya display screen. Okay, screen ni. Okay, first kita nak buat temperature sensor. Okay, temperature sensor menggunakan M35 kan. Kita nak ukur suhu. General idea dia, jadi kita kena identify components dulu. Okay, so kita akan cari sensor apa yang berkaitan. Okay, iaitu temperature sensor Arduino. Type je dulu. Kita tak tahu sensor apa, kan?
So carilah dekat-dekat sini kalau ada. Kan sini boleh, ni boleh. Temperature. Jadilah ini yang murah, RM4 kan. LM35 ni. Okey. Bila dah tahu sensor ni nak guna, okey, barulah kita cari dia punya circuit. Circuit dia ini. Cara nak sambung Arduino macam ni je. Okey. Yang kiri voltage 5 volt, yang kanan adalah ground, yang tengah pergi ke A0. Analog kosong. Okey, itu step yang ketiga. Yang keempat, cari coding. So, carilah coding. Okey, LM35 Arduino coding. Ada tak? Ni ada dah. Dalam tutorial Arduino ni banyak lah Muhammad. Okey, ini. Cuba tengok. Okey. Okey, dia bagi ni dah. Ini akan keluar nanti. 20 degree C. Macam mana sambungan dia ini. Coding, mana coding? Ni coding dia bagi dah. Copy je coding ni. Boleh? Semua boleh? Boleh tak ni? Kalau siapa nak share ke, boleh saya tengok? Okey. Sedang mencuba cikgu. Okey. Okay, good. Okay, this is it. Okay, good. Okay, kalau dah settle ultrasonic sensor, cuba includekan LCD. Supaya dia settle sensor tu, cuba include LCD pula. Liquid Crystal Display, LCD. Okay, dalam Arduino IDE dah ada dah Liquid Crystal punya coding. Follow je dia punya tu. Kalau nak buat step macam ni boleh. Ikut tu, identify komponen dia, cuba build circuit, sambungan dia dengan Arduino macam mana. Okay, boleh juga follow yang sebelum ni saya bagi tu kan. Ini kan. Sambungan dia. Okay. Lepas tu coding dah ada dalam Arduino. Run je. Kalau boleh run tu, okay, settle. Okay, yang lain macam mana? Faiz, okay? Sensor lampu dan untuk LCD nak masuk apa? Okay, LCD. LCD ni ya, upload code je. Okay, LCD cuba pergi ke ni ya. Okay, saya share ni lah kan. Desktop. Okay, LCD pergi file example. Okay, turun bawah. Cari ni. Liquid Crystal. Liquid Crystal. Ambil yang first lah. Yang paling mudah adalah Hello World. Okay. Hello World. Okay, Hello World. Dia akan display dekat LCD tu Hello World. Yang ni saya akan bagi tahu dulu. Saya akan terangkan dia punya coding dia. Okay, cuba run ini dekat LCD. Siapa dah siap boleh share kat sini. Share dekat kita punya Telegram ke boleh juga. Alright. Sensor lampu dan boleh tahu sensor untuk airflow speed. Okay, dah cari belum? Okay, dah cari belum? Airflow speed sensor Arduino. Dia akan recommend lah sensor-sensor yang boleh guna. Jangan masuk ya. Okay.
Cik Rahim, okey. Mass flow sensor, flow rate sensor ni ada. Kita pergi image. Ni. Flow rate sensor. Ni boleh guna. Nama apa tak tahu ni. Kena buka lah. Buka ni, tengok dia punya. Ni ada sambungan dia macam mana. Okey. Asal dia bagi coding semua sekali. Okey, untuk soalan tu, flow rate sensor boleh pakai ni, jenis ni. Maknanya kita pasang pipe je kat hujung tu. Okay, so dia boleh kira berapa pusingan speed air tu lah. Flow rate sensor. Coding tu Arduino Nano dan Uno sama ke? Coding sama je. Okay, bezanya adalah bila kita nak upload nanti. Saya tunjuk tadi, bila sebelum kita upload, kita kena ubah tool ni. Make sure board dia betul. Okay, kalau kata Nano, pergi Nano lah. Kalau Uno lah. Okay. Lepas tu, processor biasa tak payah. Dan COM dia betul. Okay, pilih COM yang betul. Kalau dia COM 5 lah. Saya 7. Tak sama. Okay. Make sure tu betul. So, coding Arduino ni sama. Boleh je mana-mana board. Ini saya untuk both liquid and gas. Ini untuk liquid je. Untuk liquid je, Anis. Rasanya tak boleh kot. Ini untuk liquid. Air je. Airflow sensor. Ni air. Ni airflow lah. Kan? Ni water flow. Adalah banyak-banyak ni. Ini ada airflow. Yang ni water flow. Boleh carilah jenis-jenis macam ni. Yang penting cari yang kita boleh connect dengan Arduino. Kadang-kadang kalau yang macam sensor yang terlampau spek dia tinggi, mungkin voltage dia tinggi nak pakai, so itu susah sikit. Kan? Kalau yang macam ni direct je ni, mungkin dia 5 volt je. 5 volt boleh direct connect dengan Arduino. Kalau coding download tak sama yang kita set up nombor untuk Arduino, macam mana nak tulis formula tu? Okey. Coding download tak sama dengan setup kita. Sebab tu kita kena faham dulu coding tu. Okey, faham dulu coding tu. Okey, kalau coding tu contohnya yang liquid crystal tadi, okey. Dia letak liquid crystal LCD RS EN D4 D5 D6 D7 ni. Okey, RS ni 12, EN ni 11. Kita boleh juga tukar ni. Letak sini 12 terus. 12, 11, ini 5, 4, 3, 2. Okey, 3, 2. Okey, ini kena tengok dia punya coding loop, dia punya circuit dia. Liquid crystal display Arduino circuit. Okey, ini sambungan dia. Kenapa dia buat tadi 12, 11, 5, 4, 3, 2. Okey, itu adalah bergantung kat sini sebenarnya. Ada yang crystal Crystal 5, 4, 3, 2 ni. This one. Okay. 12, 11. Okay. Pin ni pergi pin mana? Kena tengok betul-betul dia punya pin ni. 5, 4, 3, 2. Ini 5, 4, 3, 2. Tengok kat sini. Kita punya sambungan dengan coding mesti sama. Okay. Kalau sambungan kita lain, coding kita pun kena ubah juga number dia. Okay, number dia kena ubah. Kalau tidak dia tak jalan. Dia tak boleh. Biasa coding download tu memang tak sama.
kita kena faham dulu coding dia. Okay, pin-pin yang dia letak tu. Okay, kemudian kita cuba sesuaikan dengan kita punya coding. Bagi dia sama. Okay. Dia nak tulis semula. Sebabnya dia tak boleh tulis semula pun. Ubah sikit je dia punya ni. Kalau kita cari coding yang betul, okay, so apa yang kita perlu ubah tu tak banyak. Dia jadi tak banyak. Kalau memang itu totally different, berbeza daripada kita punya projek, so banyaklah benda kita kena ubah. Kan? Biasanya macam tu lah. Saya cari dulu yang senang, yang betul-betul dekat dengan kita punya projek. So kita ubah sikit je lah. Okay, cara nak cari coding macam ni lah. Search je. Search, kemudian sama dengan kita punya projek. Jadi kita ubah sikit-sikit je. Okay. Alright. So semua dah boleh LCD? Boleh display tak? Hello world. Boleh tengok? Siapa boleh share? Share kat sini boleh, dekat Telegram boleh. Pak Isyak lah. Itu tulisan ni itu apa? Dekat sini lah. Telegram. Okay, photo register. Okay, good. Okay, siapa lagi nak share? Ke ada masalah ke? Okay, ni Faiz sudah share. Photo register, dengar. Ini sensor dia. Bila dia detect gelap, okay, lampu tu akan menyala. Okay, gelap, lampu nyala. Okay. Alright, ni temperature. Okay, alright. Oh, Intan Mazlan dah set TikTok lagi. Laju. Ni saya tak ada TikTok. Kita nak display macam ni. Okay. Bagus. Kita buat dah. Okay. Good. So, lepas tu macam mana kita nak displaykan sensor kita tu dekat LCD kita? Oh, LCD tak ada orang tunjuk lagi? LCD. Boleh buat tak? Hello world. Sebab coding dia macam ni. Okay, coding dia. Dia tak susah. Kita fahamkan coding dia dulu. Include liquid crystal.h. .h ni adalah library. Okay, kebanyakan bukan semua coding Arduino faham. Kecuali unless kalau kita panggil library lain masuk ke dalam kita punya Arduino. Okay, bila dia masuk tu barulah coding tu function. Contoh yang macam ni, liquid crystal kalau dia saja-saja coding lcd.print ni tak boleh baca. Dia tak faham. Dia hanya faham serial.print. Okay, serial.print. Tapi bila dia nak includekan benda ni, liquid crystal. Okay, liquid crystal ni perlu library lain. Okay, tapi liquid crystal ni library Arduino dah sediakan. So tak perlulah. Tak perlu kita cari sendirilah library dia. Tapi untuk ini dia dah bagi dah. Okay, so dia akan include liquid crystal.h. Okay, ini dia punya integer. Integer ni dia nak define liquid crystal ni. Pin nombor berapa. So make sure pin 12, 11, 5, 4, 3, 2 ni dipasang pada kita punya LCD. Okay, kena bagi sama lah. Kena betul lah. Dia punya pin ni. Okay, bila dah betul ni,
barulah dia masuk void setup. Okey. Dalam void setup, okey, lcd.begin 16.2. 16 ni adalah dia punya column, proper column. Maksudnya kalau kita nak susun karakter, kolom karakter. Maksudnya satu kolom, 2, 3, 4, 5, 6. Bila kolom tu maksudnya dia sepanjang tu kan, horizontal, ada 16 karakter kita boleh letak. Okey, kalau huruf, ada 16 huruf. Okey, 16 huruf dalam satu baris. Tapi dia ada dua baris. Okey, dua baris. Jadi 16, 16. Sebab tu dia letak sini lcd.begin. Okey, 16,2. Okey, ada 16.4, 24. Okey, dia ada 20 horizontal, row dia ada 4. Ada 4 baris. Itu bergantung LCD yang kita guna. Tapi kalau yang ni, yang biasa ni 16.2 lah. Okay, 16.2. Kalau 24 kena ubah kat sini lah, 24. Okey. Jangan silap itu. Lepas tu lcd.print hello world. Okey, so terus dia akan tulis dekat kita punya LCD hello world. Ni. Okey, dia akan print ni sekali. Kemudian void loop LCD set cursor 01. Ini location dia nak tulis numbering. Okey. So LCD set cursor 01. Okey, 01. 01 ni maksudnya apa? Kolom kosong. Kolom first dia main kolom kosong. Yang awal-awal tu kolom kosong bukan start dengan 1, dia start dengan kosong. Arduino memang dia start dengan kosong. So that's why kalau analog tu 2010 adalah 1024. Tapi sebabkan dia mula dengan kosong, sebab tu dia jadi maksimum 1023. Okey, jadi set cursor kosong, kolom kosong, baris 1. Baris 1 yang mana? Atas ke bawah? Yang bawah baris bawah. Baris bawah pada kolom yang first, apa dia akan tulis? LCD print millis. Millis ni adalah millisecond. Dia akan count millisecond. Okay, millisecond maknanya dalam 1000 tu adalah 1 saat kan. Maksudnya dalam 1 saat tu dia akan keluar number 0, 1 sampai 1000 lah. Dalam 1 saat. Lajulah, memang lajulah. Okay, tapi sebabkan dia bahagi dengan 1000, so dia akan jadi macam saat lah. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Okay, so maksudnya ke atas LCD print yang atas sekali dia akan tulis hello world. Bawah tu dia akan count 1, 2, 3, 4, 5. Cuba run benda ni dekat kita punya liquid crystal. Boleh? Cuba run. Saya tak guna liquid crystal, saya pakai OLED. OLED dia ada library lain pula. Dia tak sama Okay, saya tunjuk BCC. Ini SCL A4 A5 A5 sorry. Ini BCC. Ini SDA A4. Okey. Okey, tengok kalau saya punya display display saya pakai OLED. Jadi tengok ni. Okey, nampak ni So okey, saya dah buat coding dia tadi. Desktop plus S3 OLED Okey, ni coding untuk OLED. Library dia banyak sikit compare dengan liquid crystal tadi. Liquid crystal satu je library dia. Tapi untuk ini dia banyak sikit. Okey. Alright, kalau saya run ni nampak tak?
Cepat sikit. Dia kecil je display saya ni. Okay. Tengok apa dia punya ni. COM7 saya silap ni. COM. Okay, ni biasa ni jadi macam ni. Biasa sebab connection ni. Saya cabut, masukkan balik. Okay. So COM dia betul. Buat dia betul, so kita upload. Okay. Kalau tengok kat sini, dia ada 2, 3, 4 library kita kena call. Okay, SPI, Wire, Adafruit, TFX ni, SSD 1306. Nama OLED ni SSD 1306. Library ni kena ada. Nampak? Nampak tak? Dia tulis apa tu? Okay, kalau sini saya tutup dulu display ni. Kemudian saya upload dulu. Okay, 4 library .h ni semua library. Okay, screen width maksudnya screen width 128 panjang dia. Kalau macam tadi dia ada 16 karakter kan, ni 128 lah, lagi besar lah dia punya tu. Okay, 28 kali 64. Tak kira sangat. Welcome to Arduino class. Okay, macam tu lah. Ada tulis kat sini untuk Arduino class. Okay. Kalau tengok kat sini buat setup, yang ni standard lah dia punya coding. Kita tak perlu tengok itu. Okay, ini apa yang kita nak tulis dekat LCD kita. Okay, untuk OLED saya ni kita boleh letak size. Okay, size 1 ataupun size 2. 2 lagi besar lah. Okay, macam ni Arduino class ni. Arduino class ni size 2. Dia besar sikit. Welcome to size 1, dia kecil. Okay, so display, clear display. Kita clear display maknanya dia padam dulu. Okay, dia akan display set cursor. Ni location dia. Dia nak start dekat mana? Dekat 35. Maksudnya pada kolom yang 35. Okay, kolom yang 35. Jarak dia. Lepas tu row dia. Baris yang ke berapa? Ke 10. Baris yang ke 10. Baru dia start welcome to. Baru dia keluar welcome to ni. Okay. Lepas tu 2025 ni untuk yang second. Arduino. 2025. Untuk yang kelas 3045. Kedudukan kelas tu adalah pada 30 kolom 45 baris. Baris ke 45. So dia keluarlah benda ni. Okay, so kita boleh susun sendirilah teks kita nak tulis kat atas ke, kat bawah ke, kanan, kiri, bawah, atas, bawah semua lah. Okay. Bergantung kita punya location ni. Set text size. Size ni yang saya kata tadi 1 dengan 2. Kalau 1 kecil lah. 2 ni dia besar sikit. Okay, so dia delay 5 second. So dia delay 5 second. Kenapa dia tak keluar yang bawah ni? Sebab yang bawah ni kita tak suruh dia display. Sebab saya tutup ni. Display. So dia tak boleh nak displaykan kita punya ni. Kita punya yang dalam void loop ni. Alright? Oh, pukul 10 lah. Sorry. Okay. So bila dah ada tu, so kita kena combine dua lah. Satu OLED. Okay, satu OLED, satu liquid crystal tadi. Kalau siapa ada liquid crystal dengan sensor kita. Okay, cuba display kan value kata temperature. Value temperature tu dekat liquid crystal. Okay, cuba tengok macam mana nak buat tu. Untuk saya ni saya dah buat dah. Sebab saya pakai OLED ni. Okay, dah ada dah ni. Saya dah combine dah. Okay. Daripada OLED tadi, kita buka ultrasonic. Lepas tu kita copy je. Kalau atas pada void setup, letak dekat void setup. Ke atas pada void setup. Kalau yang OLED tu dalam void setup, copy yang tu dalam void setup tu masuk dekat void setup juga yang baru ni. Yang combine ni. Bila dalam void loop, masuk dalam void loop juga. So dia akan jadi lebih panjang. Okay. Dan kita fahamlah apa yang kita buat ni.
Yang atas ni digital write ni untuk ultrasonic. Okay. Lepas tu ini untuk display. Dia nak display dekat OLED ni. Okay. Lepas tu ini saya tambah lagi tambahan condition. Kalau distance dia kurang pada 3 cm, okay, apa akan berlaku? Digital write 12 high. Pada pin 12 dia akan supply power. So untuk case ni saya letak satu power buzzer kan. Tadi saya letak buzzer. Satu buzzer. Buzzer ni sambung dekat. Okay. 12. Pin 12. Okay. So ini saya akan upload. Okay. Okay, saya upload ni. Tapi okay, dan upload Okay, dia akan keluar tu, welcome tu. Okay, dia display jarak. Kita clear situ, jarak 26 cm sekarang. Okay, so saya akan ambil, saya akan letak. So sekarang jarak 8. Dekatkan sikit. Saya ambil top je ya. Saya tukar ni, top je. Okay, 8. Dekatkan lagi 4. Dia bila dia dekat, kita letak condition tadi kan. Letak condition bila dapat 3, dia bunyi. 3 bunyi. 4, ni 4 cm. 4 cm kan. Bila dia dekat sikit, dia bunyi. So, complete kita punya satu projek. Okay, walaupun dia simple projek, tapi dia complete, iaitu dia ada sensor, dia ada display, dan dia ada buzzer. Respon dia, maksudnya bila dibaca condition tu, bila kurang pada 3 cm, buzzer bunyi. Okay, sepanjang monitor dia akan display. Itu yang dikontrol oleh Arduino. So kat sini input dia adalah sensor, output dia adalah display dengan buzzer. So bila ada dua komponen tu, input dan output, so maksudnya projek tu complete lah. Projek tu complete. Kalau tambahan nanti nak tambah sensor lain ke, nak tambah LED ke, nak tambah apa-apa lagi, itu tambahan saja. Tapi kalau nak kata complete tak kita punya projek ni, ini complete. Saya boleh kata ni complete. Okay. So, settle untuk itu. Alright, ada soalan? Okay. Kalau nak tambah remote control Android mesti guna dua Arduino Uno, boleh coding macam mana nak tulis. Okay. Untuk control menggunakan Android, guna phone lah biasanya kan. Guna phone biasanya kita guna Bluetooth module. Bluetooth module kita akan letak dekat Arduino. Okay. Dekat Arduino ni kita akan tambah Bluetooth module. Satu lagi dekat phone. Phone kita tu memang dah ada Bluetooth. Okay, cuma kita kena buat apps lah. Buat apps untuk kontrol ke Arduino. So tak perlu dua Arduino, satu Arduino je. Apps tu dekat phone lah. Phone akan kontrol Arduino. Ataupun Arduino akan hantar, kita akan display dekat phone. Boleh juga. Itu kita biasa kita pakai apps MIT apps. Yang tu yang mudah lah untuk buat. Dia just drag drop je. Untuk buat apps. Remote control dengan Android lah. Betul. Tapi MIT apps tu untuk Android je lah. Untuk ni belum lagi. Tak ada lagi. Untuk apa? Untuk Mac, untuk iOS. Kalau pakai I2C sambungkan LCD 1602 sambungkan, betul. TCC betul. Kalau LCD 1602 tu, kita tak payah pakai banyak-banyak wire macam tadi tu. Kan 12, 11, 5, 4, 3, 2. Ada 6 wire kita sambung. Tak termasuk dengan ground dengan voltage kan. Memang banyak wire lah. Tapi kalau kita pakai I2C modul yang saya cakap sebelum ni tu, kita sambung je dengan liquid crystal. Okay. Lepas tu dia akan ada keluar berapa wire? 4 je. Macam OLED ni juga. Dia keluar 4. Okay. Voltage, ground dengan SCA, SDL. SCL, SDA. Sama juga macam ni.
Ini dah include dengan I2C lah maksudnya OLED ni. Okay, so jadi memang lagi senang lah. Kalau nak pakai liquid crystal. Crystal dia besar sikit lah. Kan? Okay. Alright. So, kalau memang komplit benda ni. Tapi untuk bagi lebih menarik, biasanya kita akan buat casing yang cantik untuk kita simpan semua benda ni. Okay, untuk simpan semua elektronik ni kan. Elektronik ni. Macam mana nak buat? So, biasanya saya akan design casing dia lah. Kan? So, saya tunjuk sikit. Okay. Alright. Ini casing yang saya dah design. Ini buat simple-simple yang buat kotak je. Iaitu, kita kena masukkan semua komponen dia. Okay, kita ada komponen apa kat sini? Kita ada Arduino, kita ada ultrasonic, ada OLED. Itu yang basic untuk projek saya ni lah. Okay, projek saya ada ultrasonic, ada Arduino, ada OLED. So, saya akan design kat dalam ni, dalam iPad ni. Masukkan Arduino. Okay, Arduino saya nak susun letak macam tu. OLED saya nak letak bahagian atas. So, nanti saya akan buat satu casing dia. Casing dia dah buat lah. Okay, ni casing ni macam ni je. Okay, so saya akan letak LCD bahagian atas, OLED. Okay, Arduino kat dalam ni. Tapi kita nak upload nanti lah. Saya buat satu lubang kat sini untuk upload. Okay. Lepas tu kita letak ultrasonic kat bahagian depan. Okay. So dia boleh jadi stand alone project. Tambah kalau kita tambah dengan bateri, masukkan dalam ni bateri. Okay. So memang stand alone lah. Tak perlu pakai wire untuk powerkan device ni lagi. Okay, bateri semua dah ada dalam ni. Kalau letak buat macam tu kan. So dia akan jadilah macam ni casing dia. Okay, ni sebab saya buat transparent. Saya tutup. Okay, kata nak buat color merah. Okay, saya tukar color merah. Okay. Okay, alright. So dia akan jadi nampak macam tu lah. Okay. Lepas tu macam mana buat? Kita akan 3D print benda ni. Okay. Kalau kat sini dia boleh convert dah 3D print ni. Convert kepada STL. Okay. Kita buat slicing. Pakai slicer biasa pakai kurang. Hantar ke 3D printer. Okay, dan kita print. Okay. Bila dah print, lepas tu jadilah gini. Okay. Jadilah gini. Nampak tak? Dah siap lah. Okay. Ada ultrasonic sensor. Nampak? Ultrasonic sensor. Display kat atas. Ada Arduino. Cucuk kat sini. So, complete lah. Jadilah satu. Okay. Kita punya projek malam ni. Okay. Ada soalan? Apps kita design pakai MIT Apps. Boleh buat app menggunakan MIT Apps tu. Itu type dia MIT Apps, lepas tu kita ni lah. Kita design lah macam ni kita nak buat kedudukan button ke, kedudukan display nak letak kat mana, semua dalam MIT Apps ni. App saya pakai ni, pakai apa? Pakai iPad, pakai ni Sharp 3D. Ni app. Ni untuk iOS, iPadOS. Okay. Sikit. Ni rotating platform ni pun buat sendiri ni. Kita buat kita letak motor bawah. Okay, so motor tu akan pusing lah platform ni. So kita nampak ada pusing. Ya, dia pusing lah. Letaklah, nak letak apa pun letak je lah. Ya. Dia trigger, letak, sambung sekali. So dia pusing lah. Okay, ni rotating platform.
okey. Tak ada. Yang lain? Tak ada. So memang bila kita design tu memang fit elok-elok lah. Okay, fit dia pun cantik lah. Maksudnya kita masuk tu elok jadi bulat dia, dah elok dah. Kedudukan dia punya Arduino, LCD kat atas pun cantik. Bila kita design ni lah. Kalau yang free, siapa nak try boleh cuba macam untuk design ni lah. Design boleh pakai apa yang online punya tu. Selain pada ni, biasa kalau dalam mechanical kita pakai SolidWorks. Okay, SolidWorks. Lepas tu ada Fusion 360 daripada Autodesk. Lepas tu Tinkercad. Kalau online punya boleh pakai Tinkercad. Itu free. Okay, search je dekat Google Tinkercad. Okay, so kat situ boleh cuba buat lah. Nak design casing tu. Lepas tu kita convert kepada STL format. Okay, STL format, masukkan Cura untuk slicing. Dia nak buat layer by layer dan buat G-code. G-code tu akan hantar ke 3D print, masukkan dalam 3D print. 3D print akan print lah sampai jadi casing macam ni. Ini casing ni nampak kecil je, tapi ni 2 jam tadi. 2 jam dia print. Okay, size macam ni. Betul. Oh, tak solder connection tu lah. Wire tu tak bersambung. Dia memang terpadam lah. Biasa dia bagi header tu kan. Bagi header tu solder lah. Solder dan cucuk lah. Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa soalan, okay, saya ucap terima kasih semua kerana sudi hadir malam ni. Minggu depan kita tak ada kelas lah. Minggu depan tak ada. Saya nak rehat je. Okay. Lepas tu ada training lah banyak minggu depan. Jadi saya stop sampai sini lah kan. Kalau nak tanya soalan, tanya dekat Telegram boleh. Okay, nak direct personal message pun boleh. Okay, itu saja. Kita jumpalah lepas ni kelas seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam.